Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sidang macam kita mulakan dengan aksi Liga Super. Sabah FC berjaya menamatkan saingan musim ini dalam kelompok 3 pasukan teratas. Ia susulan kejayaan pasukan tersebut memintas Kedah Darul Aman KDA FC pada saat akhir selepas merakam kemenangan 2-0 di Stadium Likas Kota Kinabalu malam tadi. Dalam aksi tersebut, gandingan pemain tengah Muhammad Irfan Fazail dan penyerang import Ramon Machado menjadi mimpi ngeri pasukan pelawat. Dua pemain tersebut masing-masing menjaringkan gol di separuh masa pertama untuk membantu skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee meraih kemenangan berharga. Tiga mata dikutip Sang Badak pada aksi terakhir musim ini menyaksikan mereka mengumpul keseluruhan 54 mata di kedudukan ketiga, sementara KDA FC terpaksa berpuas hati menamatkan kempen di tempat keempat dengan 53 mata. Dalam pada itu, perlawanan Sabah FC di Stadium Likas malam tadi menjadi penampilan terakhir buat Amri Yahya. Pemain berusia 42 tahun itu bersara selepas 22 tahun bergelar pemain bola sepak profesional. Perkara berkenaan diumumkan Ketua Jurulatih Sabah FC Dato' Ong Kim Swee. Beliau akan bersara daripada professional football dan beliau merupakan seorang pemain yang cukup berpengalaman dan saya percaya para penyokong boleh mendapatkan memberikan sesuatu di mana penting bukan saja pasal Amri tetapi kita inginkan penyokong datang untuk membantu kita memberi lebih motivasi pada pemain. Bekas pemain kebangsaan dari 2004 hingga 2017 itu telah bersama skuad Sang Badak sejak 2021. Sementara itu, dalam satu lagi aksi tumpuan Liga Super menyaksikan naib juara Selangor FC mengakhiri musim dengan bergaya. The Red Giants mencatat kemenangan ke-7 berturut-turut selepas mengatasi PDRM FC 3-1 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ malam tadi. Dalam aksi tersebut, Selangor FC selesa mendahului 2-0 pada babak pertama selepas pemain sayang Muhammad Faisal Abdul Halim menyempurnakan penalti pada minit ke-37 sebelum Brandon Gunn menggandakan kedudukan pada minit ke-44. PDRM merapatkan kedudukan menerusi Fadi Awad yang melepaskan rembatan deras dari jarak dekat pada minit ke-71. Namun, penyerang gantian Selangor, Richmond Boyk, membunuh perlawanan selepas meledak gol ketiga pasukan tuan rumah pada minit ke-88. Naib juara merupakan pencapaian memberansangkan buat jurulatih Tan Cheng Ho pada musim penuh pertamanya membimbing Selangor selepas dilantik sebagai ketua jurulatih pada September tahun lepas. Dalam pada itu, Terengganu FC TFC memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila mudah mendudukkan Perak FC 3-0 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Nerus. 3 gol skuad Sang Penyu masing-masing dijaringkan Ivan Mahmud pada minit ke-7, Engku Muhammad Nur Syakir, Engku Yaakob Layas, Engku Azman minit ke-17 dan pemain gantian Muhammad Nur Hakim Hassan pada minit ke-81. Di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi menyaksikan Kuching City FC bangkit daripada ketinggalan hasil jaringan pembukaan Muhammad Syahril Fikri Muhammad Fauzi untuk memalukan Negeri Sembilan FC NSFC di laman sendiri 4-1. Episod kebangkitan Kuching City bermula dengan gol penyamaan dijaringkan Bruno Debal pada minit ke-44, diikuti jaringan Yuki Tanigawa dan Pedro Henrique masing-masing pada minit ke-47 dan minit ke-55 sebelum Debal menjaringkan gol kedua peribadinya pada minit ke-73. Bagi jurulatih NSFC K. Devon, beliau akui pencapaian di lakar pasukan pada musim ini dianggap berbaloi dengan halangan yang dihadapi pasukan termasuk kekurangan pemain import. Overall season ini dengan banyak halangan dan rintangan sepanjang musim dan juga dengan minimum pemain import. Lepas tu halangan rintangan ini bukan mudah bagi pemain-pemain untuk memberi fokus dan kesungguhan dan bermotivasi terus sepanjang musim. Dalam serba kekurangan ini saya nampak pencapaian pasukan Negeri Sembilan tempat ke-9 satu pencapaian yang saya rasa cukup baloi dengan
bajet yang kita telah terima. Cukup menarik daripada Stembi. Masih perkembangan Liga Malaysia, Persatuan Bola Sepak Melaka MAFA akan membuat rayuan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk membenarkan pasukan dari Melaka kembali ke saingan Liga Super. Presiden MAFA Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, ahli jawatankuasa baharu yang dipilih pada Kongres Tahunan ke-67 MAFA akan berunding dengan MFL dalam masa terdekat. Bergantung pada kelulusan dia dengan syarat yang ditentukan pada kita. Selepas ini dengan tim baru ni hari ini akan kita menjelang pada ulang tahun ke-100. Kerangka ini adalah menjadi salah satu objektif kita untuk kembali semula kepada Liga Super. Dengan mencari rakan-rakan kongsi yang terbaik untuk menjadi rakan kepada Persatuan Bola Sepak Melaka. Dengan pewujudan rakan kongsi ini, moga kita dapat kembali semula ke persada Liga Super pada tahun yang akan ditentukan oleh pihak MFL. Pada kongres itu, beberapa nama baharu yang mengisi barisan jawatankuasa eksekutif baharu bagi penggal 2023-2026. Antaranya, bekas Ketua Pegawai Eksekutif Kelab Bola Sepak Melaka United, Datuk Muhammad Saiful Mat Sapri yang dilantik sebagai Timbalan Presiden MAFA bagi menggantikan Datuk Wira Muhammad Yusof Mahadi. Beralih ke perkembangan sukan badminton, biarpun tidak berjaya ke separuh akhir Jelajah Dunia Akhir 2023 di Hangzhou, China, prestasi bergula lelaki nombor 1 negara Aaron Chia So Woo Ying tidak begitu membimbangkan. Itu pandangan bekas pemain bergula lelaki negara Tan Boon Hyong. Jelas beliau bergu negara itu tetap memberi saingan kepada lawan sehingga memaksa perlawanan ditentukan dalam pertarungan 3 set. For the men's double, walaupun dia orang kalah, tak qualify, tapi dia orang match pun sangat fight juga. So I think it's a good process lah. Dia orang bukan kalah teruan. So dia orang, saya ada tengok semua komen kan. Komen pun bagus juga walaupun tak qualify. So kita memang target untuk next year Olympic kan. So it's a good process lah. Pada Jumaat lalu, Aaron Woo Ying gagal melangkah ke pusingan separuh akhir selepas tewas ketiga-tiga perlawanan dalam kumpulan A kejohanan. Kejohanan Kebangsaan Larian Menara Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ 2023. Jaguh lari menara So Wai Ching bukan sahaja dinobatkan pemenang tetapi juga berjaya memperbaharui rekod peribadinya. Wai Ching melakar masa terpantas 1 minit 57.5 saat pada larian ketiga bagi larian 552 anak tangga. Kejayaan itu menyaksikan Wai Ching memecahkan rekod peribadi terdahulu 2 minit 3 saat. Target nak buat bawah 2 minit. Rekod kejohanan dulu 2 minit 3 saat. Tapi hari ini walaupun 3 round berjaya tempuhi bawah 2. Memang gembira lah. Cabarannya memang sangat susah kerana terdapat banyak atlet-atlet daripada luar negara. Ada Jepun, ada Taiwan, ada Kenya, ada Nepal. So walaupun home ground tapi rasa cabar, kena pertahankan tempat diri sebab ditaja oleh MBPJ. So lagi kena menang lah, tak boleh nak kalah ni. So lagi demi Malaysia. Edisi sulung yang berlangsung di Menara MBPJ itu menyaksikan seramai 350 peserta tempatan dan antarabangsa mengambil bahagian. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Sekian CDM RTM, saya Fahazim. Salam Malaysia Madani. Salam sukan untuk semua.